Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada ketika ceramah saya akan disiarkan adalah tuan-tuan puan-puan baru habiskan khataman Al-Quran. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika khataman Al-Quran tidak ditolak oleh Allah taala. Doa ketika khatam Al-Quran tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya sangat banyak, ya, sangat banyak. Maka tentang Al-Quran ini adalah sangat-sangat penting kita mengetahuinya. Banyak kita dengar, kita lihat kitab-kitab Imam Haddad menyebutkan tentang pembacaan Al-Quran, supaya jangan sampai kita tidak membaca akan Al-Quran. Tentang Al-Quran ini, tuntutannya bagaimana, ya? Apa yang wajib kita dengan Al-Quran? Tahu baca sampai level mana? Ataupun apa yang nak kena baca? Bila nak kena baca? Kalau dari sudut fiqahnya sahaja, yang nama Al-Quran ini, first of all, kita tengok, ya, sebelum saya sebutkan itu, kita nak sebut. Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Kata-kata Allah. To be able to understand Al-Quran, memahami Al-Quran, mendapat something from Al-Quran, you must kenal Allah. Jadi syarat orang nak tafsirkan Al-Quran, di samping dia kena tahu ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan ilmu tafsir, dia juga kena jadi ahlillah. Semakin kenal dia dengan Allah, semakin hampir dengan Allah Ta'ala, semakin dia baca, dia dapat guidance direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang mana membacanya saja merupakan ibadat. Diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima Al-Quran 1400 tahun dahulu. Namun bukanlah Al-Quran itu kitab 1400 tahun yang lalu. Al-Quran kalam Allah, kata-kata Allah, dan Allah tak berwaktu. Allah tak berwaktu, maka Quran kitab tak berwaktu. Bila mana kita baca, ketika itu Allah Ta'ala bicara dengan kita, ada mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Al-Quran apabila masuk ke dalam hati insan, boleh membuat orang berfikir dengan daya fikiran yang luar biasa. Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran banyak luar biasa. Al-Quran di samping itu juga adalah obat. Segala sakit kita, baca dalam setiap ayat. Kata Nabi mengatakan setiap ayat daripada Al-Quran adalah merupakan obat-obat bagi berbagai-bagai jenis penyakit. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran ada berbagai-bagai ilmu di dalamnya. Berbagai-bagai ilmu, berbagai-bagai bidang di dalamnya. Dalam bidang dalamnya. Al-Quran. Apabila seseorang baca Al-Quran, tahulah dia bahawasanya kitab itu daripada Allah. Bukan daripada Nabi Muhammad. Bicara Nabi Muhammad apa? Apa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah buat sekian-sekian. Itu contoh Nabi Muhammad punya. Apa? Nabi Muhammad punya percakapan. Al-Quran macam mana percakapannya? Akan aku lambung ke dalam api neraka. Akan kami tindak dia. Akan dia rasa azab yang pedih. Itu siapa cakap tu? Sama tak dengan gaya bahasa Nabi Muhammad cakap? Tak sama. Ini perkasa punya cakap. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin punya cakap. Al-Quranul Karim. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran yang nama fahamnya, yang seasal dan seasalnya adalah daripada Allah, dan Al-Quran itu tidak ada bahasa, sebab Allah Ta'ala tak cakap bahasa kita. Allah Ta'ala tidak gunakan bahasa kita, itu bahasa makhluk. Tetapi Allah Ta'ala turunkan semua kitab-kitabnya, Allah Ta'ala terjemahkan pakai bahasa makhluk. Ya. Segala bahasa-bahasa makhluk ini adalah Allah yang ilhamkan. Bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Padang, bahasa apa semua itu adalah Allah yang mengilhamkan. Jadi Al-Quran, tahta bahasa Arab sekalipun. Jadi Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Pertama kerana Nabi Muhammad Arab. Dan yang kedua kerana bahasa Arab lah is the best of language of all. Bahasa yang paling lengkap Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Paling lengkap dan paling ringkas. Kalau dalam bahasa Arab menyebutkan satu perkataan, kita memerlukan beberapa perkataan dalam bahasa Melayu dan lainnya untuk menyebutkan makna bahasa Arab tu. Dalam bahasa Arab, jalasa. Apa dalam makna bahasa Melayu? Ya? Apa? Oh, tak belajar bahasa Arab semua. Jalasa apa?
Jalsah Isnin bukan. Jalsah tu maknanya duduk, betul lah. Jalsah tu maknanya duduk. Bukan duduk saja. Dalam bahasa Melayu kita nak menafsirkan jalasa iaitu apa? Jalasa. Dalam bahasa Melayu, dia seorang lelaki telah duduk. Ya jelisu. Dia seorang laki-laki sedang duduk. Kalau dalam bahasa apa orang putih mengatakan he sits ataupun he is sitting down. Begitu ya. Dalam bahasa orang putihnya. Begitu lengkap dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Al-Quran Karim ini pernah Imam Ghazali tukir dalam kitab Ihya, pernah seorang pendeta berbahas dengan salah seorang alim ulama, menanyakan, aku tak percaya ini Quran daripada Tuhanmu. Kenapa Tuhanmu tidak cakap bahasa Arab? Dan manalah cakapan Tuhanmu boleh ija dengan ba, dengan kaf, dengan apa semua. Dia bilang, memang kalau Quran yang asal punya, daripada Allah Ta'ala turunkan ke bumi, memang tak boleh. Sebab kalam Allah. Tapi Allah Ta'ala terjemahkan. Allah Ta'ala nak turunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kitab Taurat dengan bahasa Hebrew. Nabi Musa punya kaum. Dengan bahasa Zabur. Bahasa apa? Greek. Yunani. Dan Injil bahasa Saryani. Iaitu bahasa malaikat. Malaikat bicara dengan bahasa Saryani. Bahasa Saryani. Dan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kerana Nabi Muhammad Arab dan kerana bahasa Arab selengkap-lengkapnya kitab. Kita lengkap-lengkapnya bahasa, sempurna-sempurnanya bahasa. Baik, Al-Quranul Karim, kitab yang mulia. Hanya itu satu-satunya yang masih ada. Yang lain semuanya sudah mansukh. Yang lainnya sudah mansukh, ya. Al-Quranul Karim. Baik, Al-Quranul Karim tuntutannya terhadap diri kita. Kalau dari sudut fiqahnya, tuntutannya hanya satu saja, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Seumur hidup tak baca inna ataina, tak baca qul huwallahu ahad, tak berdosa. Betul tak? Hanya Fatihah saja. Daripada bismillah sampai waladdallin. Amin pun dia tak nak baca. Pasal apa? Tak wajib. Umpamanya lah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tak mau baca. Pasal apa? Aku nak baca yang wajib aja. Umpamanya, berdosa tak? Tak berdosa, tak berdosa. Yang wajib dalam fiqh, yang wajib dibaca hanya satu. Dari sudut tauhid, kita rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Percaya pada kitab-kitab Allah, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman pada hari kiamat, beriman pada qada dan qadar, semuanya daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah, maka sebagai manifestasi pembuktian kita ni beriman dengan kitab Allah, apa buktinya? Apa tuntutannya? Tuntutannya tak boleh tidak kecuali bila apa? Mampu membacanya. Kalau anda bilang tiada Tuhan melainkan Allah, apa buktinya? Anda tidak sembah berhala lain. Anda tidak memuliakan segala yang selain daripada Allah. Dan anda sembahyang, itu menunjukkan anda beriman. Kalau anda beriman dengan Quran, apa buktinya? Apa tuntutannya setelah bagi orang yang mengatakan saya beriman dengan Al-Quran? Minimum seminimum-minimumnya mampu baca Al-Quran. Jadi apabila seseorang yang tak mampu baca Al-Quran, dia tidak membuktikan. Jadi dia tak membuktikannya dia beriman dengan Al-Quran. He doesn't do anything at all. Dia tidak buat satu pun yang menunjukkan dia beriman dengan Al-Quran. Macam orang perempuan lah, dia suka tanya sama suaminya kan, apa bukti abang sayang sama saya? Satu kuntung bunga ros pun jadilah. Tanda abang kasih dapat aja, abang sayang saya ya. Jadilah umpamanya, jadilah. Ada buktinya. Kalau dah ada mata air lama, apa bukti betul awak cinta sama saya? Saya akan pinang awak minggu depan. Ini cintanya pun dah saya siapkan, nanti ibu saya akan bawa. Itu tanda cintanya. Jadi akan berkahwin ya, berkahwin begitu. Kalau kita tanda beriman dengan Al-Quran, apa tandanya? Paling tidak kata Imam Nawawi mampu membacanya. Kemudian memahami maknanya. Kemudian mentadabbur lagi isi kandungannya. Menjunjung hukum ahkamnya. Membuat suruhnya, meninggalkan tegahnya. Itu yang Allah Ta'ala mengatakan. Kalau kita menjadikan Al-Quran imam kita, dia akan pandu kita masuk dalam syurga. Kalau kita membelakangkan Al-Quran, maka dia akan seret kita masuk dalam api neraka. Ya. Kena faham bahasa Al-Quran ya. Dan tuntutannya kena faham bahasa Al-Quran ya. Baik. Kena faham bahasa Al-Quran. Apa kemudian itu paling tidak memahami apa itu mampu membacanya.
tuntutan Al-Quran dari sudut tasawuf, kerohanian. Apa pulanya tuntutannya? Oh, kita boleh baca. Sekecil-kecil kitab penawar bagi hati ada sebut bahwasanya Al-Quran ini mampu membacanya itu sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat mata, nikmat lisan, nikmat akal yang kau tidak cacat akal tu. Kau boleh baca Al-Quran. Apa zahirnya? Kau manfaatkan segala nikmat ini. Kau buktikan dengan menggunakannya dengan yang diperintah oleh Allah. Jadi kalau kita baca kitab penawar bagi hati, tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala ialah menggunakan segala panca inderanya kepada tempatnya. Maka kegunaan biji mata untuk pandang semesta alam, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kegunaan biji mata untuk mampu membaca Al-Quran. Kegunaan lisan untuk ucap 2 kalimah syahadat. Kegunaan lisan untuk baca Al-Quran. Jadi orang yang tak mampu baca Al-Quran, dia tidak syukur dengan nikmat mata. Orang yang tak mampu baca Al-Quran, tak syukur dengan nikmat lisan. Orang tak baca Al-Quran, tak bersyukur dengan nikmat akal yang dia boleh belajar. Selagi selagan, whatever knowledge, whatever field in education, you try to pursue as high as possible. Bayar mahal-mahal, bertahun-tahun keluar negeri. Sanggup Al-Quran yang setakat lebih kuranglah kalau nak baca lancar. Baca kitab Iqra, 1 kali duduk, for one sitting 20 minutes, once a week. Within 1 year, you sudah boleh mampu baca Al-Quran. Dah keluar daripada orang buta huruf. Kau macam-macam kitab kau dah belajar semua. Tapi kau baca Quran belum boleh baca. No good. No good, ya. No good. Jadi apa tuntutan Quran adalah kerana mensyukuri nikmat mata, nikmat akal, nikmat lisan. Maka orang yang tak mampu baca Quran, biji matanya korek sudah. Lidahnya gunting sudah. Ya. Orang buta boleh hafal Quran, orang celik tak baca Al-Quran. Dan tuntutan Al-Quran dari sudut kerohanian juga, sebagaimana Habib Omar bin Hafiz ada sebutkan, bahwasanya dalam kitab Khuluquna, kita perlu berakhlak dengan akhlak yang tinggi, dengan akhlak yang cemerlang. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling hampir dengan aku pada yaumil qiyamah, orang yang terpaling baik akhlaknya. Terpaling baik akhlak ni macam mana baik akhlak? Oh, jumpa orang saja, apa khabar, selamat pagi, sudah makan. Itu baik akhlak lah. Baik akhlak sesama kita saja. Yang nama baik akhlak, sepaling baik akhlak ialah baik akhlak kepada Allah Ta'ala. Baik akhlak kepada Allah Ta'ala. Baik akhlak kepada Allah Ta'ala. Dan tanda seseorang itu baik akhlak dengan Allah Ta'ala ialah dia membaca mesej-mesej dari Allah Ta'ala. Kalau dia tak baca mesej-mesej daripada Allah Ta'ala, bermakna dia tak umpamakan Allah Ta'ala. Kalau tak umpamakan Allah Ta'ala, ada akhlakkah begitu? Seorang bapa utus surat sama anaknya, kau tak baca pun surat aku, kau tak baca pun surat aku. Kalau orang dulu surat tahu betul surat ada envelope ke. Sekali satu hari dia balik, dia kemas-kemas beg dia, bapak tengok beg dia, surat kiriman bapak dia semua ada. Stamp daripada Batu Pahat antar ke England, ada semua sampai. Tapi dia tengok tak buka pun envelope-nya. Maknanya kau tak baca pun surat aku, kau tak baca pun surat aku. Kurang ajar tak anak tu? Kurang ajar, tak berakhlak dengan bapaknya. Allah Ta'ala hantar mesej. Sebagai seorang staff, awak masuk kerja, awak tak baca pun instruction board, notice board. Awak tak tahu apa arahan, awak tak tahu yang awak akan dinaikkan pangkat, awak tak tahu yang awak akan diberi gaji, awak tak tahu bahawasanya ini hari tutup kerja awal. Anda tak tahu pun yang bahawasanya anda nak kena retrench, tak lama lagi kena berhenti kerja. Anda tak tahu rupanya, macam-macam anda tak tahu. Sebagai staff tak baca instruction notice, bolehkah? Tak boleh. Sebagai hamba Allah Ta'ala, sebab itu katakan tadi, baca Al-Quran menandakan kita umpamakan dengan Allah Ta'ala. When we baca Al-Quran, ketika itu Allah Ta'ala talk to us. Maka kita dapat faham, kita dapat memahami isu-isu yang kini, isu-isu kini. Semua. Kita dapat teguran daripada Allah Ta'ala. Dapat peringatan daripada Allah Ta'ala. Dapat diberi pandangan oleh Allah Ta'ala. Diberi jawapan kemusykilan kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, orang baca Quran, macam-macam dia dapat input daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang baca Al-Quran. Maka jangan tak baca Al-Quran. Maka pembaca Al-Quran pulanya, pembaca Al-Quran, 3 tuntutan bacanya yang kita kena jaga. Dah berapa minit? Baru 15 minit ya. 3 tahap pembacaan yang kita kena jaga. Paling-paling tidak.
Imam Haddad untuk orang Malaysian, Singaporean, our level of people, paling-paling tidak ada 3 tahap pembacaan. 3 tahap pembacaan. Kalau untuk orang-orang alim, mereka sekali baca, mereka semua faham. Ya? Imam Haddad bilang, sayugianya orang khatamkan Al-Quran, paling-paling lambat 40 hari sekali lah. Ataupun 30 hari sekali lah. 1 hari 1 juz. Kita 1 Ramadan sekali saja. Yang lain-lain tak baca Quran, tak boleh, kena baca Al-Quran. Kena baca Al-Quran, tadarus ya. Baca Al-Quran. Dan Imam Haddad mengatakan, sayugia bahawa seseorang itu janganlah dia menghatamkan Al-Quran in lesser than 3 days. Kalau baca 3 hari sekali khatam, itu minimum lah. Jangan kurang daripada itu. Nanti anda tak dapat tadabbur. Sebaik kita tak pernah khatam dalam 3 hari kan rupanya tak digalakkan. Kita tiap 300 hari pun tak khatam. Allah, 3000 hari pun tak khatam setengah orang. Allah, macam mana begitu ya. Begitu. Jadi pembacaan Al-Quran ni harusnya 3 hari 3 set. Yang pertama namanya tadarus. Tadarus kita baca, habis kita ulang baca, yang mana kita nakkan pahala-pahala membaca daripada every huruf. Kita baca Sayyidina Ali mengatakan, kalau ada Sayyidina Ali mengatakan, tentu dia terima daripada gurunya. Gurunya siapa? Rasulullah. Bacaan sembahyang yang Nabi mengatakan, aku setiap huruf dia gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi yang digandakan 10 itu minimum. Sayyidina Ali mengatakan kalau kita baca dalam sembahyang berdiri, 1 huruf ganda berapa? 100. Kita baca dalam sembahyang, tapi kita malas berdiri, kita duduk sembahyang sunat, kan boleh duduk. Pahalanya 50. Kita sembahyang, pahalanya 50. Kita baca Al-Quran di luar sembahyang, tapi dalam keadaan kita berwuduk, maka 1 huruf kali 25. Kita baca di luar sembahyang, tanpa wuduk, tak ada wuduk, kita baca je Qul huwallahu ahad. Tak ada hadas besar, tapi ada hadas kecil. Boleh baca kan? Boleh baca. 1 huruf kali 10. Jadi itu yang nak membanyakkan pahala Al-Quran. Habis ulang. Itulah kita baca bertadarus. Kita nak tadabbur, tak terfaham maknanya. Baca ulang. Okey? Oleh kerana kita tidak faham maknanya, kita nak faham maknanya, kita kena have one more set of reading. Iaitu apa? Baca tafsirnya. Untuk kita mentadabbur. Itu berapa lama kita khatam bergantung tebal tipis kitabnya. Kalau for beginners like us, recommended kitab tafsirnya tu dengan Al-Quran same thickness. Itulah kitab tafsir Jalalain kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Melayu kita tafsir Nurul Ihsan. Itu tafsir for beginners. Jadi di satu ayat, satu perkataan dijelaskan, tak dihuraikan dalam-dalam. Ya. Nanti kita dah khatam yang sedemikian, cari kitab lain. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Baghawi, tafsir As-Sabuni, macam-macam. Kita baca tafsir lah. Baca tafsir Al-Quran, kita baca tafsir. Itu bergantung berapa banyak kita, berapa tebal kitabnya, maka kita khatam. Jadi kita tahu surah ini turunnya maknanya bila, apa maknanya, sebabnya kenapa, apa ceritanya. Dan kalau nak baca tafsir Al-Quran for beginners like us, before you mula daripada Alif Lam Mim, sayugia mulakan lepas Fatihah dulu, terus An-Nas. Kemudian Al-Falaq, macam dari ikut urutan mukaddam. Kerana itu surah-surah yang kita baca daily. Jadi kita nak ketika kita sembahyang, kita tadabbur maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah, ringkas. Ada cerita hari raya haji di situ, sembelih korban. Ada cerita kedudukan Nabi Muhammad situ. Allah Taala berikan Nabi Muhammad macam-macam kenikmatan, termasuk telaga Kautsar, termasuk syurga, termasuk macam-macam, termasuk kenabian, semua tu. Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di situ ada pembelaan Allah Taala terhadap orang-orang kafir, terhadap Rasulullah dari orang-orang kafir. Jadi kita baca inna a'taina, kita tahu apa maknanya. Kita baca
Idza jaa nasrullahi wal fath, kita tahu apa maknanya. Kita baca wadduha tahu apa maknanya. Sayogia tuan-tuan yang sudah menghafal beberapa ayat, now stop, pausekan dulu hafalan. Tetapi mendalami pemahaman atas sekian ayat yang anda dah hafal. Wadduha, alam nashrah, in al-qari'atu mal qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi setiap kali anda baca, anda faham maknanya. Itu namanya tadabbur, ya. Bermula. Dan yang surah-surah lazim ni anda kena selalu faham maknanya, sehingga setiap kali anda baca spontan anda tahu maknanya. Tak bermakna faham maknanya until you can spot dia punya grammatical ordernya, i'rabnya, not necessarily, tapi you tahu storyline of that surah, the purpose of that surah, the fungsi of that surah, ada cerita di balik itu surah, anda tahu, begitu, ya. Jadi itu namanya bacaan apa? Tadabbur, bacaan tadabbur. Yang pertama tadi kita bilang baca tadarus, yang tadabbur. Yang ketiga ialah apa? Nakkan fadilat ayat yang tertentu, namanya tabarruk. Nakkan berkat. Seperti membaca Yasin satu hari 2 kali, sekali pagi dan sekali malam. Siapa baca Yasin satu hari 2 kali, nescaya diampunkan Allah Ta'ala dosanya, sehingga setiap pagi dia bangkit dari tidur, keadaannya seperti bayi baru lahir daripada perut ibu. Seperti membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, supaya terlepas daripada fitnah, terlepas daripada soal kubur. Seperti membaca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhirnya tiap-tiap malam, terpelihara daripada fitnah Dajjal. Begitu, ya. Seperti lepas asar baca surah Al-Waqi'ah, supaya kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbagai-bagai surah lagi kita baca, nakkan fadilat-fadilat tertentu. Fadilat tertentu. Itu jangan tidak. Kita mesti baca apa yang tadi kita mengatakan. Dah berapa set sekarang? 3 set. Yang pertama tadarus. Baca ulang. Yang kedua tadabbur maknanya, memahami maknanya. Dan khususnya untuk kita baca dalam sembahyang. Dan yang ketiga nakkan keberkahan ayat-ayat yang tertentu. Keberkahan ayat yang tertentu. Tentang tabarruk ini, setengah-setengah ayat tu, walaupun perempuan dalam haid pun boleh baca. Seperti nak tidur, baca Qul Huwallahu Ahad, orang perempuan dalam haid. Boleh. Al-Falaq, An-Nas boleh, itu niat zikir. Niat zikir. Dalam haid boleh baca ayat Quran? Boleh. Contohnya kau makan baca bismillah. Bismillah tu kan ayat Quran. Takkan dalam seminggu kau uzur makan pun tak baca bismillah. Aku tengah uzur. Suap setan kenyang. Kan baca bismillah tu kan ayat Quran. Ayat Quran kau tak boleh satu ayat pun tak boleh. Maka kalau kita orang perempuan dalam haid, dia nak tidur baca Al-Falaq, An-Nas boleh, kerana niat zikir. Niat zikir boleh, ya. Niat zikir dia boleh baca. Akan keberkahan itu. Seperti baca ayat kursi selalu biar dapat peninding daripada Allah Taala, pemeliharaan Taala. Dan kalau nak satu set lagi bacaan, the fourth set. Tapi itu kena tanya Jabatan Agama, kena tanya Jabatan Tanah, iaitu apa? Baca dalam kuburmu. Sebagaimana Bitul Adawiyah dah setiap malam sembahyang 1,000 rakaat. Kaum ibu, ya, alhamdulillah Imam Ghazali selalu sebut supaya kita ikut ambil contoh daripada orang salihin. Jadi suri tauladan kita, jadi idola kita, khususnya daripada mereka yang telah meninggal dunia. Jadi inspirasi bagi kita. Dan Imam Ghazali sangat-sangat menggalakkan supaya kita mengambil inspirasi juga, mempelajari tentang orang-orang salihin ini di kalangan pada salihat, pada waliyah, ya, pada wali-wali perempuan. Jadi apa kita tengok, perempuan buat begini, aku laki-laki aku kena lebih lagi pada ini, ya. Maka kita cerita Rabitul Adawiyah, setiap malam sembahyang 1,000 rakaat sembahyang malamnya. Kemudian itu pun dia takut kalau kuburnya gelap, maka dia minta galikan kuburnya, liang lahatnya. Dia selalu baca Al-Quran dalam kuburnya, biar kuburnya terang nanti. Baca sampai khatam, sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, 10 kali khatam, 100 kali khatam, 1000 kali khatam, 7,000 kali khatam. Rabitul Adawiyah. Baca dalam kuburnya 7,000 kali khatam. Subhanallah. 7,000 kali khatam, ya. Punya baca. Khabaran ini sampai kepada Imam Umar Al-Muhdar. Imam Al-Muhdar Hadramut dengar, Rabi'atul Adawiyah membaca sedemikian, aku pun nak baca juga. Maka dia pun galikan kuburnya juga, pun masuk ke dalam kuburnya, baca Al-Quran khatam sampai 7,000 kali khatam juga. Sampai 7,000 dia mengatakan,
Ini baru orang perempuan punya level. Aku orang jantan, aku mesti lebih. Maka ditambah lagi 1000. Tambah lagi 1000 jadi sampai berapa? 8,000 kali khatam. 8,000 kali khatam ya. Begitu orang-orang baca Al-Quran. Kita katakan orang apabila baca Al-Quran dia dapat something from Allah Ta'ala. Special gift daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehampiran dengan Allah Ta'ala. Maka dalam bulan Ramadan banyakkan Al-Quran. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan segala jabatan fatwanya tutup. Imam Malik semua jabatan fatwanya tutup. Orang nak tanya fatwa-fatwa semua tak important, semua tanya lepas hari raya. Dalam bulan puasa dia hanya konsentrasi Quran, tafsir, Quran, tadabbur, Quran, tadarus, itu saja. Sebab itu Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan dia baca khatam Quran dia tak banyak. Imam Syafi'i dalam Ramadan dia khatam Quran cuma 2 kali. 2 kali khatam dalam Ramadan baca khatam 2 kali khatam setiap hari. Setiap hari 2 kali khatam. Jadi satu Ramadan baca berapa kali khatam? 60 kali khatam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca Al-Quran begitu. Baca Al-Quran satu hari 2 kali khatam. Satu hari 2 kali khatam Imam Syafi'i ya. Jadi bulan Ramadan mereka tutup, mereka konsentrasi dalam Al-Quran. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Jamalul Lail ini adalah moyang segala Al-Junaid ya. Dari Jamalul Lail turun bawah Al-Junaid. Dari Jamalul Lail turun bawah Asri. Dari Jamalul Lail turun bawah Baharun. Semua itu daripada Jamalul Lail. Dari Jamalul Lail turun bawah Al-Gadri. Semua itu daripada Jamalul Lail. Daripada Jamalul Lail. Daripada Jamalul Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Lebih kurang 800 tahun yang lalu. Di negeri Hadramaut. Dia baca Al-Quran. Timbul karamahnya. Dalam bulan Ramadan khususnya. Dia kalau baca Al-Quran. Dia begitu merasa kemanisan Al-Quran. Sehingga betul-betul punya manis. Air liurnya bertukar jadi madu. Air liurnya bertukar jadi madu. Kemudian batal tak kalau dia telan air liurnya? Tak batal sebab air liur dia sendiri. Air liur kita tak madu sangatlah. Bukan tak madu sangat, memang tak madu langsung. Air liur dia bertukar jadi madu. Dia tanya fatwa, adakah batal puasa aku? Tak batal ya Imam, tak batal. Tak batal. Tadi dia segar siang hari dia puasa. Baca Al-Quran je, dapat madu dia segar. Tapi dia tak nak rasa segar. Sebab tadi itu bulan puasa sangat letih dan panasnya. Kerana dia tak nak luput rasa letihnya itu, maka dia tak banyak baca pada siang hari. Kecuali baca dalam sembahyang pun, manis pun sikit ajalah. Dia banyak baca pada malam hari. Sebab itu dia tak dapat banyak khatam. Dia baca dalam malam hari saja, dia tak baca siang, dia hanya khatam berapa tahu? Kalau dalam bulan Ramadan dia baca, dia hanya dapat 8 kali khatam. Setiap malam. Allah, 8 kali khatam setiap malam. Itu pun tak baca siang tau, baca malam aja. Baca malam aja 8 kali khatam. Ini semua dah masuk zon waktu yang berbeza. Wali-wali Allah, dah masuk dalam zon waktu berbeza. 8 kali khatam. Kata Imam Nawawi sebagai mana Imam Haddad Tukil, Imam Nawawi mengatakan itulah yang paling tinggi yang kami pernah dengar. Orang 8 kali khatam. Tak ada orang yang more than that. Maknanya khabaran pada Habaib Qutin sampai pada Imam Nawawi. Dia khatam 8 kali khatam setiap malam. Itu pun malam aja, siang tak ada. Allah, 8 kali khatam. Fantastic. Dia baca Al-Quran sampai dapat fahaman sampai begitu ya. Imam Haddad bilang tidaklah seorang itu disebut sebagai murid. Murid itu apa? Orang yang berkehendak menuju Allah, yang nak set path towards Allah Ta'ala. Tidaklah seorang itu dikira murid, kecuali dia mesti ada pendampingan dan Al-Quran, dan dia mampu mendapat apa keperluannya semua itu daripada Al-Quran. Sehingga setengah ulama mengatakan, kalau tali sepatu aku hilang pun, aku cari dalam Al-Quran, aku akan jumpa. Sama ada Al-Quran kasih clue ke, ataupun Al-Quran kasih solutionnya tentang tali sepatunya itu. Begitu mereka baca Al-Quran, memberi mereka macam-macam peringatan. Sudah setengah jam? Belum lagi? Sudah. Lagi 40 saat. Begitu orang-orang saleh semua baca Al-Quran. Jangan kita tak baca Al-Quran. Jangan kita tak baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran selalu, khususnya bulan Ramadan ini, dah tak sempatlah kalau anda belum baca Al-Quran. Anda kena cari guru baca Al-Quran. Dan anda tak mampu baca Al-Quran, bayar. Jangan pelukik. Sekarang susah tau nak cari mak guru. Tak ada, susah orang nak cari. Yelah, awak nak bayar 1 bulan RM20. Siapa nak bayar, nak mengajarkan awak. Tuition pun tak begitu. Ustazah, boleh ajarkan saya baca Al-Quran Ustazah? Saya busy lah. Saya sanggup kasih hadiahnya 500.
tiap bulan. Kan besar ya. Besar. Agak-agaknya, tak tahu kalau 500 kan kira besar tak boleh. Kalau pada saya macam besar lah. Besar tak agaknya? Kalau ambil tuition 1 bulan berapa ratus? Okeylah, sekolah KKTM ni. 1 tahun, 1 bulan berapa yurannya? Oh, dia memang percuma. Okey. Baik ya. Apa saya sanggup bayar Ustazah 500? 500? Ustazah yang nak tolak pun fikir 2 kali. Kalau dia tak dapat pun dia akan carikan kawannya. Tak apa, bayarkan. Jadi kita dapat belajar Al-Quran, tidak jadi orang yang buta huruf. Sekian sajalah. Sekian saja kaum ibu kena belajar ya. Lepas Ramadan yang belum pandai Al-Quran, kena cari guru. Anda dapat khatam sekali aja jadilah. Ada seorang yang saya tahu, dia tak pernah khatam Quran. Akhir-akhir hayatnya dia nak baca. Merangkak. Sekali kemudian dia baca Al-Quran dan dah baca separuh jalan, matanya sakit, kencing manis. Tak dapat baca. Dia cuba juga beli magnifying glass yang sebesar-besarnya tu. Baca Al-Quran, baca pakai magnifying glass. Sedih sekali. Kemudian mata dia kembali pulih, boleh baca balik semula. Dia baca lagi, Alhamdulillah, dia pergi haji ke pergi umrah. Khatam di Madinah Al-Munawwarah. Dapat mengkhatamkan. Dia punya happy dapat juga aku khatamkan Quran di Madinah pulanya. Merasa khatam. Sekali aja dia punya khatam seumur hidup. Begitu ya. Sekian saja tuan-tuan, puan-puan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.